Okay, so kita tengok soalan pertama. Okay, kamu tengok kertas ya, muka surat 12 ya. Raja tunjukkan satu bekas berbentuk kom yang mempunyai tinggi dia 10 dan jejari dia 6. Okay, so kita ada kong. Untuk kong ini tinggi dia 10. Itu kawan. Tinggi dia 10, jejari dia 6. Okay, lepas itu pada peringkat awal kong itu diisi dengan air. So kita akan masukkan air ke dalam. So kalau isi air nanti kita fahamlah kadar perubahan itu ialah penambahan sebab air masuk. Okey. Dan air itu dengan ketinggian dia ialah H. So kita tidak gunakan simbol lain kita gunakan simbol yang diberi oleh soalan Ini ialah J. Okay, soalan tanya tunjukkan. Okay. Dia bukan tanya isi padu air. Dia tanya isi padu luang udara dalam bekas itu. So, kawan kamu ambil isi padu kong. Okay, ini ialah isi padu kong. Isi padu untuk kong. Tolak isi padu untuk air. Maka kita dapatlah isi padu untuk udara. Okay. So cikgu tengok dulu isi padu kon. Okay, rumus untuk isi padu. Okay, rumus untuk isi padu 1/3 pi J kuasa 2 T. J stand for jejari, T for stand for tinggi lah. Rumus asal dia. So kita masukkan J kita 6, tinggi kita 10. So untuk isi padu kom ini betul. So untuk air kita masukkan J kamu nak tolak isi padu air kan? So sini kenapa 10 tolak H? Eddie ataupun Auni, siapa yang in charge ini cuba terangkan Kenapa awak kata itu isi padu air kan? Kenapa awak buat stop 10 tolak H? Sebab ikut soalan pada peringkat awal kong itu diisi dengan air pada ketinggian H. So H memang isi padu air. Kalau kamu kata 10 tolak H, 10 tolak H di sini. Kawasan ini baru merupakan 10 tolak H. Eddie dengan Auni tahu apa masalahnya? Silap, teacher. Okey So sepatutnya tulis apa di situ? H. H. Okay. So sepatutnya tulis H di sini. Okey, ini yang kita dapat Ini yang kita dapat. Tapi soalan nak kita buktikan keluar benda ini. So baris ini sebenarnya akan merupakan baris terakhir kita. Okey, maksudnya kita buat sampai baris terakhir baru kita dapat 3/25 pi 1000 tolak H kuasa 3. Itu merupakan baris terakhir kita Okay, so apa yang perlu kita buat? Okay, mungkin kita kata kita tulis sinilah isi padu udara sama dengan isi padu kon tolak isi padu air. So sama dengan ini. Ini jangan tulislah sebab kita tak tahu lagi. So apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita cuba ringkaskan dulu. Isi padu kon cuba ringkaskan. Yang jawab soalan saya Eddie dan Auni yes. Cuba ringkaskan. Isi padu kon dulu. 120 pi. Okay. 120 pi. 120. Okey, kejap. 120 pi. Okey. Di sebelah sana tak dapat ringkaskan kan? So kita dapat 1/3 pi J kuasa J pun tak tahu. Pi J kuasa 2 H. Boleh? Sampai sini. So sekarang apa yang perlu kita buat ialah cuba tengok apa yang awak dapat dengan apa yang dikehendaki oleh soalan. Huruf apa tak wujud? Sebab kita kena hapuskan huruf tersebut. Huruf apa yang tak wujud? Dia punya ialah 3/25 pi 1000 tolak H kuasa 3. Awak punya ialah 120 pi tolak 1/3 pi J kuasa 2 H.
awak punya terlebih satu huruf. Apa huruf berkenaan? Huruf C. J. So maksudnya sekarang kita kena fikirkan macam mana nak hilangkan J. So biasanya nak hilangkan J, okay, nak hilangkan J ya, sebab ini yang lebih sebenarnya. Okay. So kita nak hilangkan J, kita perlu buat J dalam sebutan. Kalau kamu tengok yang ini ada hash. So maksudnya kita akan buat J dalam sebutan hash. So nanti bila kita tapak, kita ganti masuk, J akan hilang. Faham kan? So macam mana kita nak buat ini, cikgu bagi sikit tips. Kalau kamu tengok, ini ialah satu segitiga. Boleh? Dapat idea lah. Ini ialah satu segitiga. Okay, ini tempat air punya jejari. Sini ialah J. Sini ialah H. So untuk kom punya, sini ialah 6. Sini ialah 10. Apa hubungan antara 4 nombor ini? Eddie ataupun Auni tahu tak? Kita panggil ini sebagai segitiga konkret. Kalau kamu tak ingat apakah segitiga konkret, kamu boleh fikir dari segi trigonometri pun boleh. Ataupun awak fikir, sebab segitiga konkret punya rumus sebenarnya wujud daripada trigo. Dapat? Dapat tak? Tak dapat kena cakap tak dapat. Sekarang cikgu tunggu kamu. Kalau nanti di soalan 6 tak sempat sampai. Okey ke? Boleh ke? Ada idea? Ataupun cikgu terbuka kepada sesiapa yang ada idea. Tak tahu lagi? Nilai Okay. dia Nilai dia macam mana? buat cara Pythagoras nanti dapat nilai hypotenuse, and then Cari dia punya hypotenuse. nilai dia berkadaran nanti nak panggil tu. So, okay, benda tu ya ikut keadaan. Tapi macam nak tulis? Macam nak tulis? Tapi sebenarnya kamu kata nak buat hypotenuse boleh, tapi tanpa hypotenuse pun sudah mencukupi sebab dia punya hypotenuse nilai dia tak cantik. So elakkan gunakan hypotenuse lah. Tak dapat? Cikgu tambah lagi satu sudut di sini. Katakan ini sudut theta. So kita akan melibatkan sisi pertentangan dan sisi persebelahan. Kalau sisi pertentangan, sisi persebelahan itu single, cos ke tangent? Tangent. Okey, siapa sudah dapat idea lah? Untuk case ini ialah tangent. Ada orang dapat idea? Tak dapat lagi? Ayo, sedihnya saya. Okey, test lagi. Tengok segitiga kecil ini. Segitiga kecil ini ya. Okey, tangent theta sama dengan apa? Halo. Sesiapa yang tahu? Tangent theta sama dengan apa? Bersebelahan bertentangan. Tangent ialah tentang dulu. Tentang baru bagi bersebelahan. So jawapan? J per H. J per H. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok segitiga yang besar ini. Segitiga yang besar ini ya. Okey, cikgu masih rujuk kepada tangent dia. So kali ini tangent theta berapa pula? 6/10. 6/10. Dan cikgu akan kata dua ini sepatutnya sama sebab kita rujuk kepada sudut yang sama. Hanya satu kali kita tengok segitiga kecil, satu kali kita tengok segitiga besar. So kita akan tahu J per H sebenarnya sama dengan 6/10. So cuba buat ini, J dalam sebutan H. Okey, ini cikgu balik kepada Eddie dengan Auni lah. Buat sendiri. Terang di sini, cikgu nak J dalam sebutan H. Sekarang awak tapak ini.
awak tapak ini. So macam nak buat? Dia dua orang tak cakap. Ini tulisan siapa Yang pen biru ni tulisan Auni ke tulisan Eddie? Saya. Auni, okay. So Auni jawab Auni jawab. Okay. Sekarang awak sudah dapat J per hash sama dengan 6 per 10. Kalau cikgu nak J dalam seputang hash, macam nak buat? J sama dengan Azifah Macam biasa. mana teacher? Sekarang awak ada J per hash sama dengan 6 per 10. J sama dengan apa? Azibra saja. Azibra biasa saja. Macam nak pindah per hash itu? Darab. So kita dapat 6 per 10 hash. boleh ringkaskan lagi? Boleh ringkas lagi? 3 per 5 hash. 3 per 5 hash. Boleh? So kita cikgu berjaya lah tapak ini. J dalam seputang hash. So lepas itu cikgu ganti masuk aja lah. So kita balik kepada, sorry ya, cikgu nak kecilkan sikit. Okay, sorry ya, kena kecilkan sikit. Ya. So dari tadi ini ya. So kita dapati istifadu udara. Cikgu sambung sambung dari atas itu. So cikgu buat 120 pi tolak 1/3 pi. So cikgu masukkan J saya lah. Cikgu masukkan J saya lah. Okay. So cikgu dapat itu ialah 3 per 5 hash kuasa 2 hash. Boleh? So cikgu berjaya dapat satu persamaan yang sudah tak ada J. Okey, sekarang tinggal kerja kita nak ringkaskan benda ini sehingga macam soalan. Okey, sehingga macam soalan. Okey, ini Eddie buat. Okey, kita ringkaskan belakang dulu. Ringkaskan belakang Eddie. 9 per 25 9 per 25 H kuasa 2 dia. Yang untuk dalam yang dalam itu aja. Okey, kejap. Ingat awal sekali buat sudah. Okey, 1/3 pi 9 per 25 H kuasa 2 H. Okey, ringkaskan lagi. Tolak 3 per 25 pi H kuasa 2. H kuasa 2 je. ada satu lagi H di belakang. H kuasa 3. H kuasa 3. Okay. So kalau kamu tengok, kita sudah nampak nombor 3 per 25 kan sama dengan apa yang dia nak. So kalau kamu tengok dalam apa yang dia minta kita buktikan tu, dia sebenarnya tarik 3 per 25 pi itu sebagai faktor sepunya. Okay, sebagai faktor sepunya. So kita sekarang ada dua seputang. Okay, kita ada seputang 100. Kita ada seputang pertama 120 pi. Dan satu lagi 3 per 25 pi H kuasa 3. So kamu kena fikirkanlah kalau saya tarik 3 per 25 pi keluar apa yang saya dapat. So kita buat yang warna kuning punya dulu. Okay, Eddie buat. Kalau cikgu tarik 3 per 25 pi keluar, saya tinggal apa lagi? Tolak H kuasa 3. Okay, kuning punya senang sebab kita nampak 3 per 25, kita nampak pi. Kita tarik keluar je lah. Okay, sekarang buat biru punya. Kita ada 120 pi. Kalau saya tarik 3 per 25 pi keluar. Maksudnya, okay, pi sudah tarik keluar. Macam mana 120 nak tarik 3 per 25? Sebenarnya kalau kamu tak erti, kamu ambil aja dia punya jawapan 1000. Cuba awak buat. 3 per 25 tarik 1000, boleh dapat tak 120? Boleh je dapat. Boleh. So, maksudnya betul lah.
Tapi sebenarnya cara buat ialah 120 bahagi 3/25. Awak akan dapat 1000. Betul? Betul? Okay. So Betul. kita tarik atau sebenarnya cara kita buat, kita bahagilah nombor yang kita tarik keluar tu. Tapi sebab soalan ini minta kita tunjukkan, kalau susah sangat, you ambil aja nombor dia, tarik. Betul kan saya kembang itu boleh dapat 120 pi. So ini cara kita tunjukkan ya. Kamu tak payah sibuk salin, nanti cikgu bagi PDF ya. Kita selalu, sebab sini susah cikgu atas, sekejap cikgu atas, sekejap cikgu bawah kan. Susah nak salin sebenarnya. Okay, so lepas itu, okay, cikgu tanya kadar perubahan. So cikgu go through cepat aja. So awak sudah ada persamaan. Okay, so awak ada persamaan. Okay, awak lakukan pembezaan. Awak gantikan nilai. So sekarang yang kita nak ganti ialah nilai hash lah. So awak dapat benda ini. Okay, cikgu tengok teknik aja. So wujudkan persamaan TVDH di tengah-tengah. Depan DT, DT. Okay, ini betul. So tengah-tengah kita ialah ini. So dalam soalan 10 point tu, okay, mungkin okay, kita nampak jelas dia kata isi padu ni meningkat. So yang cikgu bagi tu DVDT. Okay, meningkat. So okay, betul. So kira dapatlah jawapan. Okay, cikgu cek jawapan kejap. 2.5. Okay, mana dia? Okey, jawapan ini betul lah. Okey, boleh ya? Okey. Mungkin kamu akan nampak cikgu masih minta awak hantar jawapan. So mungkin ada di antara kamu, cikgu sudah bagi jawapan pun kan, kenapa nak hantar jawapan? Cikgu nak suruh awak hantar jawapan sebab untuk orang yang nak buat sendiri dan jawapan itu salah. So awak hantar jawapan, maka cikgu tahu, cikgu akan suruh awak bagi saya tengok jawapan awak. Itu sebabnya cikgu masih sediakan Google Form untuk ini walaupun kita sudah ada jawapan. Okey, soalan 2. Okey, kamu baca soalannya. Okey, suatu syarikat penerbangan tetapkan semua bagasi mesti berbentuk cuboid. Okey, so kita nanti akan gunakan isi padu cuboid lah. Okey, isi padu cuboid. Okey. Encik Ahmad nak bawa satu bagasi, tapaknya berbentuk segi empat sama. So walaupun dalam gambar raja itu, dia label ini sebagai A, ini sebagai B, sebagai bawah itu sebagai C, tapi kamu kena fahamlah untuk bagasi Encik Ahmad dia sudah wajibkan A dan B mesti sama. Sebab dia kata ini mesti bentuk segi empat sama. Okey? So kawan kamu, okey, dia telah wakilkan sisi untuk tapak, dia tak pakai AB, dia pakai X. Boleh kalau nak. So dua-dua kita pakai X lah. Okey? Ataupun awak boleh juga dua-dua pakai A ataupun dua-dua pakai B, sebenarnya tak ada masalah. Huruf awak boleh letak sendiri. Okey. So kawan kamu letakkan tinggi dia sebagai Y, boleh. So sekarang dia tanya, cari dimensi bagasi. Dimensi maksudnya, contohnya kalau kamu tengok orang bila kita nak tengok rumah-rumah punya plan, dia akan kata, okey, rumah ini ialah 10 kali 80. Itu cara orang bagi dimensi. Panjang dan lebar. Okey, awak nak sewa bilik. Lain kali mana tahu kan tahun depan nak pergi sekolah, nak pergi U lah, nak pergi tempat lain, awak kena sewa bilik. So, dia akan bagi ukuran kalau awak sewa online lah. Okey, dia akan bagi ukuran. Okey, bilik itu ialah 10 darab 20. Itu nak bagi kita gambaran bilik itu macam mana ukuran dia. Kalau bilik, kenapa dia tak bagi tinggi? Sebab jarang orang pergi tanya rumah ini tinggi dia berapa. Maksudnya satu tingkat berapa tinggi dia. Orang hanya kisah berapa panjang, berapa lebar. Bukan setakat tengok luas. Kalau setakat tengok luas, kadang-kadang nanti awak sewa bilik itu sempit. Tak elok juga. So biasanya kita akan tengok yang cantik punya lah. Dia panjang lebar lebih kurang punya. Maksudnya dia lebih bentuk segi empat tepat punya. Segi empat sama punya. Okay? Bilik itu lebih senang letak barang. Kalau nanti yang sempit-sempit itu macam storeroom kita. Sempit. Dia agak luas tapi sempit, nak letak katil pun tak boleh. So itu yang maksudnya dimensi. Kita akan bagi jawapan ialah, okay, contoh katakan kawan kamu kira, okay, contohnya kawan kamu kira, dia tak, okay, cikgu, dia ada dua jawapan tapi sebenarnya logiknya kita tak akan pilih jawapan inilah. X sama dengan kosong, lagi situ tak wujud pun.
Okay. So katakan jawapan itu betul 68. So maksudnya kita akan bagi ukuran nanti ialah 68 kali 68 kali tinggi dia. Cikgu tak tahu tinggi berapa sebab kawan kamu tak kira lagi. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu cara kita bagi ukuran Okey, dia kata cari apakah dimensi bagasi ini supaya isi padu dia ialah maksimum. So kalau kamu tengok soalan ini sebenarnya cikgu tak tanya pun isi padu maksimum dia berapa. Cikgu hanya tanya dimensi dia. So maksudnya cikgu hanya perlu tahu apakah nilai X dan apakah nilai Y. Okey. So kita tengok cara kawan kamu buat dia. So kawan kamu gunakan, kalau kamu tengok di bawah gambar raja lagis itu ada satu maklumat di situ. A tambah B tambah C lebih kecil atas cikgu ada perkataan ini. A tambah B tambah C lebih kurang atau sama dengan 204. So logik ni ialah kalau kita nak maksimumkan isi padu dia, kita mesti ambil ini sampai ngam sama dengan. Betul tak? So kalau ikut kawan kamu dia sudah jadi X tambah Y. So itu yang tentang ini. Dari sini dia dapat ini. X tambah Y sama dengan 204. So dia ringkaskan 2X tambah Y sama dengan 204. Okey. Lepas itu, sebab soalan ini nak isi padu maksimum. So persamaan kita mesti ambil persamaan isi padu lah. So kawan kamu gunakan isi padu kubik panjang kali lebar kali tinggi. Betul? Okey, tapi kalau keadaan macam ini, awak tak boleh buat pembezaan. Sebab awak nak buat DVDX ke DVDY. X dan Y dua-dua ini boleh ubah. So apa yang kawan kamu buat, dia cuba buat supaya V kamu dalam salah satu anu saja. Dan dia pilih X. Sesuka hati awak nak pilih S pun boleh, nak pilih Y pun boleh. So kawan kamu pilih dia dalam sebutan X. Kalau dia nak dalam sebutan X saja, maksudnya Y kena hilang. So itu kerjanya, dia ambil persamaan atas ini, dia pergi buat Y dalam sebutan X, lepas tu dia ganti masuk. Dia ambil jawapan ini, dia ganti masuk di tempat ini. Betul lah, idea itu betul. Lepas tu dia ringkaskan, tapak ini betul. So kita sudah ada persamaan. Soalan ni maksimum minimum So kerja kita ambil persamaan, lakukan pembezaan, lepas itu tinggal satu baris ini walaupun dia buat kerja itu 408X tolak 6X kuasa 2 sama dengan kosong. Aplikasi yang kedua, ambil persamaan, lakukan pembezaan, hasil pembezaan sama dengan kosong. So kawan kamu nampak dia ialah kuadratif. So dia pun pakai tekan kalkulator. So dia masuk dengan rumus. Betul. So dapat dua jawapan. Kalau saya, cikgu sudah tak buat inilah. Cikgu sudah tak buat ini. Sebab buat nanti pun cikgu tak akan terima. S sama dengan kosong. Lagi itu tak lucu. So cikgu tinggal satu jawapan saja, iaitu 68. Cikgu dapat saja 68. Tapi sebenarnya soalan ini tak tanya saya pun apakah isi padu maksimum dia kan. So ini buat ke tak buat tak kisah. Tidak ditanya oleh soalan. Yang ditanya oleh soalan ialah apa ukuran dia. So tadi cikgu sudah kata ukuran kena tulis panjang kali lebar kali tinggi. So panjang sudah ada 68. Lebar pun sudah ada 68. Tinggi tak ada. So cuba bayangkan. Siapa kumpulan ini ya? Sorry, tengok nama dulu. Dini, Husna dan Kasadina. Siapa ada idea, siapa cakap ya? So kalau sekarang awak ada nilai X, cikgu nak tahu nilai Y. Macam mana? Tak ada kaitan dengan pembezaan sudah. Awak ada sorry, macam mana? Dini. Kita ini macam mana? Persamaan kita. Maksudnya awak gantikan ke dalam persamaan yang mana satu? 204 sama dengan 2X tambah Y. Ya. Kita masukkan 68 ini ke dalam sini. Gunakan persamaan ini. So awak dapatlah nilai Y. Boleh? So awak ganti masuk Y sama dengan 204 tolak 2 kali 68. So apa jawapan dia? Dapat 68 je. 68. 68 lah. So apakah dimensi dia? So dimensi dia ialah 68 kali 68 kali 68.
Ya? Teacher, nanti bukan bentuk kubus ke teacher? Kubus ialah sejenis cubok sebenarnya. Oh, Ya. ingatkan salah. Sebab kubus. Tak. Ini memang kupus. Kalau kamu kata ya, memang kalau panjang lebar tinggi sama memang ialah kupus. Tapi kupus sebenarnya ialah sejenis cubok. Kupus sebenarnya lebih spesifik. Cubok lebih umum. Okey, boleh ya? Dia macam kalau kamu tengok segi empat sama dengan segi empat tepat. Kita bagi dia nama perlainan kan. Tapi dari segi matematik, segi empat sama sebenarnya ialah sejenis segi empat tepat. Dia segi empat sama lebih tepat. Segi empat tepat lebih umum sikit. Kalau segi empat lagi umum lah. Okey ya. Sebab dah buat sampai dapat Y68 tapi ingatkan salah. Oh, ingat salah. Okey, tapi saya Ah. betul. Memang macam tu. Memang macam tu. Okey. Soalan 3 okey. Soalan 3. So, cikgu kata, kali ini cikgu kata, seorang jurutera dalam kilang, diberi tugas untuk bentukkan satu bekas, isi padu dia 2,000. Isi padu dia 2,000. Dan dia cadangkan nak bentuk serinda. Itu sebabnya rumuskan. Kawan kamu gunakan rumus serinda, isi padu untuk serinda. Untuk kurangkan kos, dia mesti minimumkan. So ini nanti ialah soalan aplikasi kedua. Tapi mula-mula dia minta awak tunjukkan dulu luas permukaan ting. So luas permukaan ting. So ini rumus dia. Ini rumus yang original. Kita gunakan 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H. Ini sepatutnya awak hafal. Kalau siapa yang tak hafal, awak sebenarnya boleh faham ceritanya. Sebab untuk serinda, maksudnya ada bulatan atas, ada bulatan bawah, kemudian ada permukaan tengah-tengah itu. Kalau cikgu buka, dia sebenarnya ialah satu segi empat tepat. Awak bayangkan, yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini. Kalau cikgu buka dia kan satu segi empat tepat. Itu sebenarnya tatanya. Kalau kamu tengok, ini bulatan, pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2, kita ada 2. Itulah tatanya 2 pi J kuasa 2. Lepas tu kalau kamu tengok segi 4 ini, inilah tinggi dia. Inilah tinggi dia. Yang ini sebenarnya ialah lilitan bulatan. 2 pi J. So itulah tatanya panjang kali lebar. Itulah tatanya ini. Ini untuk siapa tidak boleh hafal, di mana awak nak terbit rumus sendiri, itu cara dia. Sebab rumus ini tak dipekarkan dalam exam tau. So awak sendiri kena buat. Sekarang awak tengok awak punya, kalau kita terus ambil daripada rumus, yang kita dapat ialah ini. Yang kita dapat ialah ini. Kemudian awak tengok yang soalan punya, so di situ kita terlebih hash. Dia punya tak ada hash. So itu sebabnya di atas sini, kalau kamu tengok di atas sini, kawan kamu, tak apalah. Sebenarnya kita perlu buat ialah kita buat aja J, kita nak hilangkan hash. Kita nak buat hash dalam sebutan J. Sepatutnya kita nak buat ialah hash dalam sebutan J. Tapi cara kawan kamu buat, kalau cikgu buat hash dalam sebutan J, nanti hash ini cikgu akan ganti di tempat ini. Tapi kawan kamu lagi cantik, dia terus buat 2 pi J hash, nanti dia terus ganti tempat ini. Pun tak apa, janji hash hilang. Kalau awak mampu buatlah. So cikgu tengok kerja kawan kamu. So kawan kamu gunakan maklumat, isi padu dia kena 2,000. So dia gunakan ini, pi J kuasa 2 hash sama dengan 2,000 baris pertama ini. So lepas itu, baris ini apa maksudnya? Sebab saya ingatkan yang tupai JH tu macam serupa pi J kuasa 2H. Jadi saya buat darab silang. Buat darab silang. Darab silang antara apa dengan apa? Antara isi padu tu dengan tupai JH.
isi padu dengan, maksudnya 2000 sama dengan pi J kuasa 2H. Maksudnya macam mana? Darat silang tak ada bahagian bawah. Kalau ada betul. bahagian bawah pun macam ini. Darat Saya silang tak balik balik. Mana saya buat kan saya buat darab silang 2000 darab 2 darab 2 pi JH sama dengan pi J kuasa 2H darab Okey, X. sekejap. Awak buat 2000 darab 2 pi JH. Darab ke bahagi? Darab. Darab. Maksudnya kalau sebelah sini darab, sebelah sini pun kena darab. 2 pi JH. So, lepas tu macam mana tapak garis tu? Oh, bawah pula cikgu nak baca. Tapi yang persamaan atas saya tu yang saya tulis tu. Maksud awak di sini, awak nak darab 2 pi JH. Itu maksud awak? Betul-betul. Maksud saya, awak sekarang baris ini pergi kepada baris bawah, awak nak darab 2 pi JH. So itu yang tapak 4000 pi JH sama dengan 2 mana pergi? 2 saya darab dengan 2000. Awak wujudkan satu kesamaan. Cikgu tak boleh tangkap apa yang awak nak sampaikan sebab awak tiba-tiba wujud satu persamaan. Awak kata awak darab 2. Cikgu tak boleh ikut lah. Cikgu tak boleh ikut. Okay. Sebab awak buat benda ini sebab awak kontrol, tengok bawah itu yang awak buat kerja-kerja itu kan. Okay. So sebenarnya apa yang kita buat, awak ambil saja ini. Ini yang awak tapak ini. Okay, pi J kuasa 2H sama dengan 2000. So kita pergi buat aja. H dalam sebutan J. So H sama dengan 2000 per pi J kuasa 2. 2000 per pi J kuasa 2. Lepas tu kita ganti masuk di tempat ini. Saya rasa jauh lebih senang. Okay, awak masukkan di sini. So ini ya, cikgu sambung . So dia sama dengan 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J 2000 per pi J kuasa 2. Faham? Teacher. Okey, lepas tu kita ringkaskan. Okey, ringkaskan belakang. Pi J boleh potong. Okey, pi boleh potong, J boleh potong, tinggal satu lagi J di bawah. So, kita dapat 4000 per J. 4000 per J. Saya dapat ini. Boleh ya? So awak punya tengah-tengah itu cikgu langsung tak boleh tangkap. So itu cara kita buat . Okey, B. Okey, sekali lagi nak minimumkan. So kita ambil persamaan. So kalau kamu tidak boleh tunjukkan 3A itu pun tak apa. Ambil saja persamaan itu, sambung buat dia. So kawan kamu naikkan J supaya dia nak bezakan 1 demi 1. Kemudian sama dengan kosong. So dia selesaikan, dia dapat J. Betul lah. Dan soalan ini memang nak J saja. Dia tak tanya apakah cost dia. So jawapan terus bagi nilai J itu sahajalah. So soalan 2 ini soalan 3 . Okay, soalan 3. Kejap. Nilai tak betul. Kejap. 4 pi J sampai sini betul, sama dengan kosong betul. Sampai sini betul. Darab silang betul. Sampai sini betul. Sampai sini betul. Ini cuba tekan sekali lagi. Dia sepatutnya ialah seluruh ini punca kuasa 3 kan?
So, kalau 1000 kita punca kuasa 3 memang 10. Tapi bawah masih ada lagi punca kuasa 3. Boleh? Boleh teacher. So, kalau tak mampu, awak boleh hilangkan pine tu, tekan calculator. Okay. So, siapa yang calculator warna hitam, kalau awak nak sekali tekan, pastikan ada kurungan di sini. Kalau calculator putih, awak pastikanlah awak punya pubung tu cukup besar. Boleh So, nilai ini salah. So, nilai dia sepatutnya macam ini. Kalau kamu tak selesa tengok dia, kamu boleh ubah dia dalam nombor perpuluhan sajalah. Okay. Kalau ubah kepada nombor perpuluhan, jawapan dia 6.83. Lebih kurang lah sebab cikgu round off lebih awal sikit daripada kamu. Sekejap, 10 bahagi. Mana ni? Bayar. 6.83. So itu jawapan dia lah. Okay. Ataupun tulis ini pun boleh. Tapi kalau awak tak selesa dengan dia, awak tulis dengan ini. Tapi ini salah lah ya. Okay, itu soalan 3. Kita pergi kepada soalan 4. Sempat ke? Okay, soalan 4. Tunjukkan kos untuk bina dia. So kalau kamu baca soalan dia, okay, untuk pekakan elektrik kepada satu kampung di P terletak di sebelah tebing sungai 5 km ke hilir. Kabel ini pasang dari satu pencawan A. Okay, so dia akan mula-mula pasang di tebing sungai saja. A pergi B. Lepas tu baru B pergi P. So B pergi P tu di bawah sungai. Ini di tepi sungai ataupun di atas tanah aja. So untuk pasang di sepanjang tebing sungai punya senang. 5,000 per kilometer. 5,000 per kilometer. So kalau kamu tengok soalan sini sampai sini 5 kilometer. Okay, sini sampai sini X kilometer. So panjang A pergi B ialah 5 tolak S, betul. Itu, so sekarang A pergi B ada 5 tolak S kilometer. 1 kilometer 5,000. So kita tarik 5,000. Yang kira ini ialah kos untuk di tepi saja, di tebing sungai punya. Itu AB punya kos. Lepas tu, untuk pasang di bawah sungai, so kosnya lebih tinggi sikit, ialah 6,000 per kilometer. So kita perlu cari berapa ini. So untuk cari ini, okay, kawan kamu gunakan ini. Dia gunakan segitiga ini. Sorry, gelap sikit dia gambar aja kawan kamu. Okay, dia gunakan segitiga ini. Dia tahu ini ialah X. Dan gambar aja bagi ini ialah 1. So dia gunakan teorem Pythagoras untuk dapat panjang dia. Okay, S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Lepas tu sebab 1 km 6,000 kita darab. So ini ialah kos untuk yang di bawah sungai punya. Okay, lepas tu kembang-kembang dapatlah apa yang dia nak. So soalan ni nampak rumit tapi sebenarnya pengiraan senang aja. Okay, lepas itu cikgu tanya, okay, minimum. So ambil persamaan laku, okay. Okay, lakukan. Okay, di sini cikgu nampak, okay, ini sampai sini sudah buat pembezaan, ini sampai sini sudah buat pembezaan, tapi ini pergi ini belum buat kan? Siapa ini? Wadina belum buat kan? Teacher. So cara penulisan dia jangan macam ini. Awak jangan separuh sudah buat, separuh belum buat. So awak sepatutnya, okay, awak sepatutnya jangan buat macam ini. Ini campur aduk, separuh buat, separuh tak buat. So kalau tak boleh terus buat, kita biar dia. Okay, ini tunggu dulu. Saya selalu kata tunggu kawan dulu. Kita tulis dalam keadaan semua boleh buat baru mula buat. Tulis ini. Lepas tu baru kita mula buat pembezaan. Okay, so bezakan. Okay, dapat ini. Okay, dapat ini. So erti ringkas, ringkas. Tak erti ringkas tak apa. So kita dapat benda ini, kemudian kita buat sama dengan kosong. So macam soalan ini sebenarnya boleh ringkas yang lagi keperinci lagi. Tak erti tak apa. Tak erti tak apa. Okay, lepas itu, okay, kita terus buat ini. Awak pasti ini bukan kuadratif ke?
soalan ini sebenarnya panjang sikit pengiraan dia tau, sebab kita tak nampak lagi, tak pasti lagi dia kuadratif ataupun tidak. Okay, sepatutnya kena buat lagi negatif 5,000 tambah 6,000x per itu maksudnya punca kuasa 2, x kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Okey. Okey, untuk memudahkan cikgu bawa negatif 5,000 ke sebelah bawah sana. So 6,000s per punca kuasa 2 x2 tambah 1 sama dengan 5,000. Lepas tu cikgu darab silang. 5,000 per x kuasa 2 tambah 1. Banyak kena buat lagi. Okey, kalau cikgu nak kurangkan nombor, cikgu boleh bahagi 1,000. So cikgu buang ini. So cikgu dapat 6x sama dengan 5 punca kuasa 2 x kuasa 2 tambah 1. Okey, lepas tu saya kuasa 2kan kedua-dua belah. So cikgu dapat 36 x kuasa 2 sama dengan 25 x kuasa 2 tambah 1. So cikgu dapat ini ialah ini. So sebenarnya kita tak boleh gunakan sheet calculate deh, sebab soalan ini ialah soalan kuadratif sebenarnya. So kalau kamu buat lagi, kalau tolak, cikgu bawa ke sebelah kiri 36 x kuasa 2. Kalau ada salah kira cakap dengan saya. Tolak 25 sama dengan kosong. So ini ialah 9 x kuasa 2 tolak 25 sama dengan kosong. So ini sebenarnya soalan yang sepatutnya awak kena tekan sheet calculate punya. Kena tekan ABC punya sebab dia bentuk kuadratif. Okey, tekan kejap Wadina. Awak kan dapat 2 jawapan. Dapat 25/9. 25/9 dengan kosong. Tak. A awak 9, B awak B kosong. terbalik. Okey, buat lagi. Dapat 5/3 Dan dengan negatif 5/3. Ya, okey. So kalau macam ini boleh tipu dengan pemfaktoran lah. Okey, kalau tidak kena tipu dengan rumus. Okay. Kembang 9. So kita ada 5/3 negatif 5/3. Jawapan ni tidak betul juga kan? Okay. Sepatutnya kena dapat nilai betul juga. Maksudnya awak sepatutnya dapat salah satu nilai. Tapi tak tahu. Cikgu ada salah kira mana-mana tak? 36 tolak 25 dapat 11. Oh ya, sorry, cikgu silap sini. Okay, no wonder jawapan tak betul. Okay, sorry. Kira balik. Sorry. 11. Kira balik. Apa jawapan dia? Alamak, masa saya sudah habis. Apa jawapan dia? Dapat 5 punca kuasa 2 11/11. Bagi saya nombor perpuluhan. 1.51. 1.51. Satu lagi? Negatif 1.51. Oh, awak cukup nasib baik. Sebab memang kita nak jawapan positif. Jawapan negatif akan diabaikan. Sebab S itu mewakili panjang kan? BN. Dia tak mungkin bernilai negatif. Awak terselamat. Okay? Awak terselamat. Tapi kalau soalan ini tengah-tengah ni ada markah kaedah, awak tak dapat markah lah. Okey, teacher. Okay, boleh ya? So, yang sebab masa saya tak cukup. So, B2 ni nanti baru cikgu check B2 nanti baru saya check. Okay. Sebab nak pergi kepada dapat persamaan saja. Okay, soalan 5. Okay, dia menunjukkan satu batang AB panjang dia 10. Okay, cikgu dapat bagi tips kan. Awak gunakan teorem Pythagoras, awak dapat ini. Okay, lepas tu awak dapatlah Y dalam seputang X. So nanti soalan tanya cari kadar perubahan hujung kayu A.
So maksudnya yang ditanya oleh soalan ialah dy dt. Ini yang ditanya oleh soalan. Okey. Yang diberi oleh soalan, okey. Hujung kayu B mengeronsok menjauhi dinding pada kadar 3. So yang dia bagi itu ds dt 3, betul. So kamu buat okey dy ds. So secaraannya betul lah. Okey. So nanti cikgu akan tengok lebih terperinci lagi. Kalau siapa langsung tak faham boleh cuba tanya Shasha dengan Mustaqim. Saya rasa mereka punya okey. Hanya nanti cikgu semak lebih terperinci sikit So kalau siapa tak faham boleh cuba tanya Shasha dan Mustaqim. Cuba terangkan kepada kawan idea awak sebab masa saya tak cukup ni. Okey. Okey, soalan 6. So soalan 6 cikgu pun bagi tips sudah kan, pakai teorem Pythagoras. So C kuasa 2 sama dengan 1/3 tambah B. Okey, di mana ini 1/5. Ini yang masuk B kawan kamu, ini masuk kawan C kamu Okey. So nanti dia buat DC DB. Okey, soalan tanya. Okey, dia kata helikopter itu bergerak secara mengufuk ke arah kapal terbang. So yang dia bagi itu tempat arah ini. So yang dia bagi ini ialah dB dt. Soalan bagi di kejap mana dia? Mana dia? Mana B ada? B sudah hilang. Naik balik. So awak DC dB. Okey, kejap. DC dB. DC dB. Sini DC dB kan? So, okey, soalan pagi ni, okey, silap sikit Yang dia bagi itu memang dB dt. Tapi kalau kamu tengok, dia bergerak ke arah budak itu. So, makin lama makin dekat kan, makin lama makin jauh. Nilai B nanti makin lama makin kecil kan, makin lama makin besar. Siapa ini? Siapa ini? Nadia, Syamimi ataupun Nuha. Okay. B ni, dia bergerak dengan arah ini. So dia punya kadar pengurangan ke penambahan? Pengurangan. Pengurangan. So kamu di sini kena pubur negatif. Negatif 17. Bukan positif 17. Sebab dia berkurang. Okey. Yang dikendaki oleh soalan ialah kadar perubahan jarak helikopter dengan budak. Helikopter dengan budak ialah C. So DC DT ditanya oleh soalan. Secaraannya idea betul lah. Tapi nanti cikgu akan cek lagi sebab masa saya habis. Awak kena pergi kepada waktu kimia. Nanti cikgu Raizuzari marah. Okay. So cikgu akan cek terperinci lagi sikit. Nanti PDF punya file awak tengok betul-betul lah sebab cikgu akan tambah sikit benda di situ.